kita mulakan dengan penyediaan bahan. Jadi kamu boleh rujuk buku teks, bahan-bahan yang perlu. Bagi cikgu gunakan bahan yang ada di rumah cikgu sahaja. Contohnya gunakan acrylic color untuk menghasilkan cetakan. Cikgu ganti dengan dakwat sebab rumah cikgu tak ada dakwat. Kemudian cikgu beli gulungan tali, klip kertas, gunting, baking paper, kertas lukisan, kertas straw ataupun dipanggil gelunggung, kertas gelunggung, perban gunting, gam. Gam cikgu gunakan glue gun, sebab nak cepat. So, teknik yang pertama cikgu nak tunjuk untuk cetakan ni adalah cetakan jenis stensil. Maksudnya kita perlukan satu contoh ataupun satu blok ni kertas yang dah bercorak ni, ada tebuk di situ teknik tebuk timbus. Kat situ ada teknik. Kemudian cara dia letakkan warna dan kita sapukan. Kalau stensil biasa menggunakan kayu pemindang dan juga kita gunakan skoci. Tapi untuk teknik cikgu ni, cikgu gunakan apa yang ada sajalah. Biasanya cetakan stensil ni digunakan untuk proses printing baju. Baju, cetakan pada baju. Kamu selalu tengok kan gambar ataupun baju-baju pada jersey bola ada nombor 10, 11, 12 kan, ada letak nama. Dia gunakan teknik yang sama lah menggunakan sutera saring. Jadi kita dah siap. Kita tarik kertas tu hati-hati dan hasil cetakan dah terhasil. Kemudian cikgu gunakan box board ataupun kertas keras. Kalau tak ada kertas keras, kotak kasut pun tak apa. Sekarang ni kita nak mulakan proses menghasilkan objek cetakan. Bentuk corak cetakan. Jadi cikgu gunakan kertas gelunggung tadi tu. Cikgu nak buat bentuk ala-ala macam buku teks, tapi tak exactly sama. Tengok teknik cikgu potong. Cikgu potongkan. Kemudian cikgu bahagikan kepada 5 potongan. Buat berhati-hatinya menggunakan gunting. Jangan main masa pegang gunting, tajam, bahaya. Kemudian cikgu dah buat macam tu. Cikgu potong, buat bentuk kelopak bunga. Ini ikut kreativiti kamu lah. Kalau kamu nak bentuk bintang ke, bulan ke, matahari ke, awan ke, terpulang pada kreativiti masing-masing. Yang cikgu tunjuk ni contoh. Contoh sahaja. Kemudian cikgu keluarkan tali. Nak buat apa pula tali ni? Kita tengok apa yang cikgu buat dengan tali ni. Kamu tengok meja cikgu tu macam-macam barang ada. Ada sudu lah, apalah. Dah dapat tali tu, kamu potonglah ikut kehendak yang kamu nak guna. Cikgu tak nak letak meja semua semak meja cikgu. Nampak tak? Glue gun tu. Ada punya test panas tak? Ini dah panas. Cikgu ambil glue gun tu tadi dan cikgu letakkan dekat box-box cikgu ni. Nak sampal bahan-bahan tadi untuk menghasilkan blok cetakan. Hati-hatinya sebab glue gun ni panas. Kalau tak yakin, minta tolong mak. Tapi siapa dia nak tolong mak, minta tolong mak kan? Kenalah usaha sendiri. Kemudian cikgu ambil tali yang telah cikgu potong tadi. Cikgu buat gulungan dekat kawasan kertas yang cikgu dah sapu gam tadi. Sebenarnya teknik macam-macam ya. Ada kamu nak letak gam tu kat tali pun boleh, nak letak gam tu dekat kertas terus pun boleh. Terpulanglah kepada kreativiti dan juga kemahiran kamu. Setiap orang ni mempunyai kemahiran dan kreativiti yang berbeza-beza. Jadi kamu tak bolehlah nak ikut cara cikgu. Mungkin kamu ada cara sendiri yang lebih menarik daripada hasil kerja cikgu. Betul tak? Buat hati-hati. Sebenarnya cikgu nak buat tali ni bentuk gulungan. Kemudian dah siap, cikgu tekan sikit lah dengan sudu ni bagi dia rata kena pada gam. Cikgu takut tak kena pada gam, nanti terbuka masa kita nak cetak. Seterusnya cikgu ambil kertas ataupun straw paper tadi. Mana glue cikgu tu, cikgu tampalkan, letak gam. Cikgu letak sikit ni. Kalau kamu ni letaklah banyak-banyak sikit, baru kemas kerja kamu. Cikgu ni nak cepat. Sapukan gam kat belakang. Cikgu buat bentuk kelopak bunga. Susunlah, kemas-kemas ikut kreativiti. Ini kalau cikgu buat bunga. Kalau korang buat bentuk yang korang buat tu, buatlah teknik yang sama. Sapukan gam dan tampal ikut kreativiti.
Okey, di sinilah kita tengok kesenian tu penting. Setiap orang penting mesti tahu tentang prinsip seni tu. Okey, bukan seni tu melukis je, craft pun antara dalam bidang seni juga. Okey, nampak tak? Dah cantik dah bunga cikgu. So seterusnya, cikgu nak gunakan klip kertas ni untuk buat batang pokok tu. Ni lalat ni. Sorry. Okey, kemudian cikgu letak gam kat klip tu. Okey, buat hati-hati gam panas. Okey, letak. Okey, berhati-hati susun cantik-cantik. Okey, dah siap. Okey, bila kamu dah letak gam, nak make sure banyak tu, lepas tu kamu letak. Okey, dah dapat dah. Okey, so kita tekan-tekan sikit bagi dia lekat betul-betul pada gam. Okay, sebelum nak buat proses cetakan tu, clearkanlah meja kamu ya, bersihkan. Yang mana tak perlu tu letaklah ke tepi dulu. Okey, seterusnya kita nak mewarnakan blok cetakan. Okey, objek yang kita susun atas kertas keras tadi, box-box tadi, kita panggil dia blok cetakan. Okey, kamu boleh terus menggunakan berus untuk mewarnakan blok cetakan ataupun boleh juga menggunakan penggelik. Tapi macam cikgu dah bagi tahu tadi, cikgu tak ada penggelik. Cikgu guna je apa yang ada kat rumah. Maklumlah PKP ni mana boleh nak selalu keluar kan. Jadi cikgu gunakanlah apa yang ada. Janji murid dapat apa yang cikgu nak ceritakan. Okey, proses yang cikgu buat sekarang ini adalah proses blok cetakan. Maksudnya cetakan jenis blok. Tadi yang cikgu ajar untuk mendapatkan corak kat atas tu menggunakan stensil. Yang ini kita gunakan terapan blok. Okey, tengok cara-caranya. Okey, cikgu sapukan permukaan bahan tadi ataupun blok ni dengan warna akrilik yang cikgu ada. Kalau kamu ada dakwat, boleh guna dakwat. Tapi siapa rasa akrilik tak ada, dakwat tak ada, tak apa, tak ada masalah. Boleh gunakan poster color. Kita ni nak belajar basic je, bukan nak menghasilkan karya sebenar kan. Kita nak belajar basic. Nanti kalau kita ada rezeki, ada duit lebih, kita beli bahan lain dan kita boleh buat semula. Okey, dah warnakan ke semua blok cetakan tadi. Macam biasa, kita kena terapkan kertas ke atas blok. Okey, sama ada kamu nak terapkan kertas atas blok ataupun blok atas kertas, mana-mana pun sama. Janji akan meninggalkan kesan pada permukaan kosong tu. Okey, cikgu menggunakan sudu ni untuk meratakan blok tadi dengan kertas. Okey, kalau kita tak ratakan, takut ada warna yang tak sampai pada kertas lukisan kita tadi. Okey, make sure dah tekan, kemas-kemas. Okey, rasa dah puas hati, kamu boleh buka terapan blok tu. Okey, angkat kertas di atas blok. Okey, dah terhasil cetakan. Inilah, dah terhasil cetakan blok kita. Nampak tak? Inilah yang dikatakan dengan cetakan blok, menggunakan blok yang kita hasilkan. Okey. Cetakan timbul ya, ni cetakan timbul ya. Okey, sekarang ni ini adalah siri pertama cikgu. Maksudnya cikgu menggunakan corak tadi warna biru, betul tak? Sekarang ni cikgu nak menghasilkan cetakan yang kedua, siri 2. Sebab tu dalam cetakan dia ada nombor siri. Siri 1, siri 2 kan. Dalam cetakan ni kita kena buat label. Okey, untuk cetakan yang kedua ni cikgu masih menggunakan cetakan blok yang sama. Okey, cikgu masih menggunakan blok cetakan yang sama, tapi cikgu dah tukar warna. Maksudnya tadi cikgu gunakan warna biru, kemudian cikgu tambahkan dengan warna kuning. Okey, campuran biru dan kuning menjadikan warna apa? Cepat jawab, siapa pandai? Okey, penghasilan bila kita mencampurkan warna biru dan juga warna kuning akan menghasilkan color warna hijau. Warna hijau adalah warna sekunder. Okey, nampak tak? Yang asal biru cikgu letak warna kuning, terus dia jadi warna hijau. Okey, ini adalah cetakan kedua cikgu. Masih menggunakan blok yang sama. Okay, buat hati-hati, make sure semua tempat kena warna ya. Okey, seterusnya carilah tempat kosong kat mana kamu nak letak blok cetakan tu. Okey, cikgu dah dapat kat situ. Macam biasa cikgu tekan dengan sudu supaya kemas. Okey, bila dah nampak kemas kat situ, okey, cikgu buka. Jeng, nampak tak?
dah terhasil. Tapi kalau kamu rajin, kamu boleh wujudkan blok cetakan yang lain dan warna-warna yang lain. Tapi sebelum kamu nak framekan karya kamu, pastikan kamu label terlebih dahulu. Okey. Bila dah siap, dah label, jeng, dah siap. Selamat mencuba. Bye.